Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Dr. Muslim Muhammad akan berkongsi tentang topik Material Requirements Planning Part 1. Kita start dengan Part 1 dahulu. You all boleh refer buku buku Krojewski, Operation Management. MRP ni kita ambil daripada buku ni lah, buku Krojewski, sama ada yang version 2010 ataupun yang 2004, Operation Management. Dia ada banyak mazhab MRP ni. Kita recommend you all refer kepada yang Krojewski lah, sebab nanti MRP table dia, kalau you all refer buku lain, mungkin caranya lain, pendekatannya lain. Jadi untuk mudahkan nanti you all jawab soalan dalam ujian dan juga final exam, better refer buku ni lah, sebab kita guna table yang sama, standard, senang. Okay, semalam you all dah belajar tentang Bill of Materials, product structure tree. Ni product structure tree lah, yang mana dia punya main product dia yang atas ni adalah independent demand lah. Kita kira independent demand. Okay. Yang bahagian bawah ni dia punya sub component, sub assembly ni kita panggil dependent demand. Jadi independent demand ni dia uncertain. Okay, uncertain. Tapi yang dependent demand ni dia certain. Kita boleh plan, sebab dependent demand ni dia depend on yang ni lah. Okay, produk dia, mana produk. Okay, kalau yang independent demand ni, demand dia kita based on company customers. Material type dia adalah finished good. Okay, and then dia punya forecast ataupun kita estimate demand based on forecast and book customer order. Kita buat planning based on EOQ dan juga ROP. Yang ni you all akan belajar nanti dan topik inventory. Untuk MRP ni dia lebih fokus kepada, dia actually fokus kepada dependent demand. Dependent demand ni dia bergantung kepada parent item lah. Material type dia adalah work in progress ataupun WIP dan juga raw materials. Macam mana kita nak estimate? Kita kena calculate lah. Ini yang you all belajar macam mana nak calculate. Tapi bila di industri, kalau you dah kerja company yang dah established, memang dia computerized lah, semua computerized. So inilah yang you all akan belajar hari ni untuk MRP. MRP is a computerized information system to help manage dependent demand, inventory and schedule replenishment orders. Jadi MRP ni kita plan based on bill of materials ataupun product structure tree tadi, and then kita perlukan data daripada master production schedule, MPS, dan kita akan check inventory record. Okay, jadi daripada tiga ni kita akan proses. Macam kalau manual kita akan buat MRP table lah. Okay, daripada sini kita akan output dia adalah replenishment schedule for all sub-assemblies, components and raw material needed to produce final product dalam bentuk plan order, order release dan juga change to plan order. Okay, soalan ni biasanya kita tanya dalam final exam lah. Okay, MRP. Okay, kita ambil satu contoh. Contohnya adalah, katakan produk dia adalah kerusi. Jadi kerusi ni diperbuat daripada dua back legs,
front legs sini. Itu ada back slats ni. And then ada leg support, ada 4. And then ada cushion dan juga ada seat frame boards. Okay. Jadi daripada produk ni kita come out dengan bill of materials lah, ataupun product structure tree. Okay, dalam case tadi leather back chair tadi kita ada leather back side assembly. Okay, kita yang mana kat sini dia assemble back legs dengan back slats. Okay, ni semua adalah product structure tree. Ini you all perlu ada lah, okay, untuk you all come out dengan MRP table. Dia soalan sama ada dia bagi siap-siap product structure tree ataupun dia bagi dalam bentuk ayat. Jadi daripada ayat tu you kena come out dengan product structure tree macam tutorial. Okay, so far okay ke? Boleh follow? Okay? Yeah. Okay. So untuk you develop MRP table ni, kita bergantung kepada MPS lah, Master Production Schedule. Jadi dalam case leather back chair tadi, biasanya Master Production Schedule ni diberi lah, kalau dalam soalan pun diberi. Jadi untuk minggu pertama dia output dia kita perlukan 150, minggu keempat 120, minggu ke-6 150, minggu ke-7 120. Okay. Yang ni actually based on customer order ataupun based on forecast lah, forecast data. Apa sebenarnya yang kita customer perlukan untuk leather back chair ni lah. Okey. Dalam soalan juga kita akan beri ni inventory data record. Okey. Jadi dia bagi untuk item C, H dengan I lah. Jadi sekarang ni untuk kita untuk sampel ni actually kita akan go through daripada macam ni. Ini untuk example ni lah. Jadi kalau bentuk soalan soalan yang boleh ditanya adalah construct MRP table for item C, H, I and J. Jadi kita akan tengok C dulu. Lepas C kita akan settle H, I dan last sekali kita akan settle J. Okey, ni maklumat yang diberilah. Jadi untuk setiap item ni apa lot sizing rules yang kita perlu gunakan. Berapa lead time dia? Ada tak schedule receipt? Schedule receipt ni kita dah order sebelum ni. Yang maksudnya kita dah order, bila dijangka order kita sampai. Sebenarnya beginning on hand inventory bila you start ni beginning on hand inventory lah, inventory yang ada sebelum you come out dengan MRP table. Okay. Jadi sekarang ni berkaitan dengan lot sizing rules ni, actually dia ada 3 lah. Iaitu yang pertama kita panggil rules yang pertama adalah fixed order quantity. Okay. Maintain the same order quantity each time an order is issued. Okay, maksudnya setiap kali order kuantitinya fix. Okay, setiap kali order quantity fix. Katakan kita letakkan FOQ dia macam contoh yang ni. FOQ dia 230. Jadi kalau order je mesti kena fix lah. Order quantity dia mesti 230. Okay. Contohnya macam yang biasa fix order ni, sebab katakan kapasiti lori ke ataupun kapasiti kapal tu memang kalau nak order dia kena satu kontena ataupun satu fix quantity. Jadi ingat, kalau fix order quantity kita order quantity dia fix. Yang kedua, rules yang kedua adalah
periodic order quantity, POQ. Okay, allow a different order quantity for each order issued but issues the order for predetermined time interval. Yang ni quantity dia boleh berbeza, tapi dia order katakan dia dah bagi fix tempoh masa dia. Katakan kalau dia nak order okey untuk 3 minggu katakan. Jadi kita sekali order make sure kita boleh cover keperluan kita lah dalam tempoh fix kita punya masa tu. Jadi yang ni fix based on period dia, tempoh masa. Ini mungkin sekali nak order sebab kita punya supplier jauh, jadi mungkin dia ambil masa yang tu lebih pada lead time lah. Tapi yang ni untuk lot sizing rules ni dia lebih kepada yang ni kaedah dia, kalau dia order dia akan cater berapa keperluan ikut period yang kita dah tetapkan. Okey, itu yang nombor 2. Nombor 3, lot for lot. Yang ni kita order ikut yang perlu. Katakan minggu tu perlu 4, kita order 4 lah. Minggu lepas tu kalau perlu 2, kita order 2. Okay, lot size order cover the gross requirement of a single week. Okay, lot for lot. Okay, so kita buat contoh Katakan sekarang ni MPS kita dia dah bagi MPS production schedule dia dah bagi. Oh, sebelum saya terlupa, saya nak maklumkan, macam contoh yang ni dia tak bagi lead time untuk item A. Jadi kalau dia tak bagi lead time, kita terus pergi kepada yang level ni lah. Tapi ada juga soalan yang mana dia bagi lead time untuk yang ni. Okay, macam bila dia assemble melibatkan tempoh masa yang panjang, biasanya dia lead time lah. Jadi lead time ni ada yang bagi, ada yang tak bagi. Tapi yang dia punya dependent demand mesti kena ada lead time. Okay, ada yang kita beri. Kalau beri, you all kena consider lead time jugalah. Kena ada satu table untuk A pula. Tapi kalau tak beri, you all terus transfer MPS tu terus ke item, macam case ni item C lah. Sebab tu dia tak bagi data untuk yang A tu, dia terus pada C, H dengan I. Jadi dalam case contoh yang ni, dia memang tak berilah lead time untuk item A. Tapi ada juga soalan masa final dia akan beri juga lead time untuk A. Jadi you kena buat juga table untuk A, yang mana you masukkan dia punya lead time sekali. Okay, dalam case ni dia tak bagi lead time A, you terus bagi kepada C lah. Jadi that's why you transfer daripada C ni, gross requirement ni, you tengok yang item atas dia. Maksudnya sekarang you bergantung pada A. Sebab A tak ada lead time, you terus bergantung kepada dia punya MPS lah. So that's why dia turun 150, terus turun sini. 120 minggu keempat dia terus turun sini. Yang 150 gross requirement dia turun sini. Yang ni pun turun sini. Okay, itu dari segi gross requirement tapi step yang kita advise masa you jawab soalan, katakan sekarang ni you nak jawab adalah berkaitan dengan item C So you buat table ni. Table ni kita tak bagi tau, you kena buat dulu. Okay, utilize item apa, item C, apa bendanya. Okay, start assembly. Dia guna rules apa. Sekarang ni dia guna lot sizing. Bila letak 230 ni maksudnya FOQ lah. Okay, lead time dia berapa? 2 minggu. Mana dia dapat? Okay, sini dia dah bagi tahu untuk item C dia guna FOQ 230. Okay, lepas tu lead time dia 2 minggu. Masuk sini ada schedule receipt 230. Bila minggu pertama, you pergi minggu pertama, you isi schedule receipt 230.
ada tak beginning on hand inventory? Ada, 37. So you masuk sini 37. Kalau you refer buku lain, ada yang tabelnya item dia lain. That's why saya nak you refer pada buku Projeski tadilah. You guna template ni lah. Maksudnya template MRP table tu ada item, ada description, ada lot size, ada lead time, ada dia punya minggu, ada dia punya gross requirement, schedule receipt, projected on hand inventory, plan receipt, plan order release. Jadi masa you jawab final exam ke ada soalan ni, table pertama you tulis penuh, table kedua mungkin you boleh ringkaskan lah, katakan ni gross requirement GR, ni SR, projected on hand inventory, plan receipt, plan order release. Tapi yang table yang first you kena tulis penuh lah. Okey, so maklumat-maklumat ni kita dah masukkan FOQ kita dah masukkan, lead time kita dah masukkan dalam table, yang ni pun dah masukkan. Okey, yang ni pun dah masukkan. And then MPS pun kita dah transfer masuk sini. Sekarang ni kita nak isi, maksudnya gross requirement kita dah isi dah. Schedule receipt pun kita dah isi. Sebab dia bagi sekarang schedule receipt dia pada minggu pertama ada 230. Okey. Jadi yang lain-lain tu tak ada, maksudnya you boleh kosongkan ataupun you tulis kosong lah. You tulis kosong. Sekarang ni kita nak isi bahagian projected on hand inventory, plan receipt dengan plan order release. Ada soalan setakat ni? Boleh follow? Boleh yang ni dia very structured tau. Kalau kata biasa pelajar dia nak score, dia buat yang ni dulu. Kalau buat dalam keadaan tertekan, takut dia tersilap. Kalau dia jawab soalan MRP ni, dia kena tenang, dia stage by stage. Okey, sekarang ni kita nak isi bahagian projected on hand inventory. Mula-mula kita nak kena isi untuk minggu pertama lah. So minggu pertama ni berapa dia punya projected on hand inventory adalah actually kita based on, okey, sekarang ni schedule receipt ni kita dah order sebelum ni tau. Minggu pertama kita akan dapat 230. That's why sekarang ni 230 kita campur dengan dah ada dalam inventory. Ini memang dah ada, sedia ada dalam stok. Yang ni minggu pertama dia sampai 230. Jadi kita kena campur dua lah, yang akan sampai pada minggu pertama campur yang memang dah ada dalam stok. So that's why 230 campur 37 tolak dengan 150, sebab requirement yang diperlukan adalah 150. 150 ni kita perlu deliver lah item C ni pada minggu pertama. So on hand inventory sepatutnya adalah 37 campur 23 tolak 150. So dapatlah 117. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi kepada minggu kedua. Minggu kedua tak ada apa-apa kan? Kosong kan? Tak ada requirement. Schedule receipt pun tak ada. Jadi kita bawa je lah inventory tu. Jadi 117. Okey. Sama juga minggu ketiga tak ada apa-apa, kita bawa je 117. Jadi bila minggu keempat ni kita perlu deliver sebanyak 120 item C. Tapi dalam stok ada 117. Tak cukup 3 lah. Jadi tak cukup 3, kita kena buat apa? Bila tak cukup stok, kita nak kena buat apa? Order. Order. Jadi nak kena order, kita kena tengok kita kena pakai rule mana. Jadi untuk item C, rule yang kena pakai adalah rule kita kena fix order. Jadi 230. So sekarang ni kena, kalau nak order, kena order berapa banyak? 230 lah kan. So you kena order 230 lah, sebab dia kalau you nak order mesti kena fix order quantity. Okay, sebab rule yang diberi tadi FOQ. That's why you kena order 230. Jadi sekarang ni kita kena kira berapa dia punya on hand inventory. Macam mana nak kira? Okay, ini sepatutnya plan receipt. You order, you nak 230 ni pada minggu keempat. Jadi
230 ni you akan dapat pada minggu keempat. So, okay, boleh faham And then, bila you nak kena order? Plan order release, bila you nak kena order, lead time dia 2 minggu. Maksudnya, lead time ni, tempoh masa untuk produk tu, siap lah. Dia mungkin proses nak buat dengan transport apa semua, dia perlukan 2 minggu. That's why you kena order pada minggu kedua lah. Sebab lead time dia 2 minggu. Jadi 230, 1, 2. Jadi you kena letak 230 ni. Maksudnya you kena order pada minggu kedua supaya you boleh dapat order tu pada minggu keempat. Okay. Okay. Seterusnya, yang tu dah settle. 227. Okay, tu dah settle. Sekarang kita sambung lagi on hand inventory. Jadi sekarang ni minggu ke-6 kita perlu deliver 150 unit. Jadi 150 unit ni kita dah ada stok minggu sebelum tu 227. That's why 227 tolak 150. Jadi baki minggu ke-6 ni tinggal 77 lah. Okey, seterusnya minggu ke-7. Minggu ke-7 ni dia yang kita kena deliver 120. Okey. Kita hanya ada stok 77. So tak cukup. That's why kita kena order. Berapa banyak kena order? 230. Okey. 230 lah sebab dia FOQ. Jadi 230. So cuba calculate berapa dia punya on hand inventory minggu ke-7. Jadi on hand inventory minggu ke-7 ni adalah 230 order yang kita dapat, campur dengan stok yang minggu sebelum tu, campur dengan schedule receipt kalau ada pada minggu ke-7 tu, tolak dengan 120 gross requirement pada minggu ke-7. Okay. Bila nak order, lead time 2 minggu sebelum lah. Okay. Lead time 2 minggu sebelum. So minggu ke-8 ni minggu ke-8 ni tak ada apa-apa requirement. So kita bawa je lah daripada on hand inventory minggu ke-sebelum, minggu ke-7 tu ke minggu ke-8. Okay. So itu untuk case FOQ. Jadi tadi kita dah buat C untuk case FOQ. Sekarang kita nak pergi, kalau macam mana kalau C tu kita jadi POQ. Ini case kalau C ni kita tukar jadi POQ. Yang mana period dia kita order adalah period untuk 3 minggu. Yang lain semua sama, cuma kita ubah C daripada sebelum ni FOQ kepada POQ, periodic order quantity. Jadi yang lain semua sama. Jadi bila sama kat sini tak cukup 3. Okey, nak order, kita nak order yang tadi guna FOQ, sekarang kita order guna POQ. Jadi lot size kalau POQ biasanya P equal to 3 lah. Jadi ini kita faham bahawa ianya ada POQ, ataupun you tulis je situ POQ, P equal to 3. Okey. Jadi POQ ni adalah bila kita order, kita kena cover keperluan untuk minggu, katakan sini P3, keperluan untuk 3 minggu lah. Okay, that's why POQ lot size ni dia kata gross requirement for week 4, 5 and 6 minus inventory pada end of week 3. Itulah lot size yang you all kena order. So cuba kita calculate tadi. Okay, tadi 120 campur 0 campur 150 tolak dengan 117. Dapatlah 153. Okay, sekali lagi. Dia kena tengok keperluan untuk, okay, sebab dia start daripada sini. Jadi start daripada sini, jadi keperluan untuk 3 minggu selepas tu lah. That's why keperluannya 120 campur 0 campur 150 tolak dengan apa stok dah ada minggu sebelum tu. Itu yang dapat 153. Okay.
Sekarang kita kira on hand inventory. On hand inventory ni adalah 153 yang kita akan dapat daripada kita order, campur dengan 117 stok sebelum tu, campur dengan kosong yang minggu keempat tu, tolak dengan 120, dapatlah 150. Okey, jadi 150 tadi 153 kan. Jadi 153 ni bila nak kena order, lead time dia 2 minggu. So kena order 2 minggu sebelum lah. 1, 2. Dan you teruskan lah. Jadi sekarang ni yang ni dah settle tadi. Okay, tak ada apa-apa keperluan. Jadi stok minggu keempat you bawa ke minggu kelima. Minggu ke-6 ada keperluan 150, you clearkan stok tu. Jadi tak ada apa stok lah pada minggu ke-6. Jadi minggu ke-7 you perlukan lagi 120. Jadi kalau nak order, dia mesti cover at least 3 minggu. Jadi sekarang ni kalau ikut ni ada ni maksudnya 3 minggu lah. So kalau nak order, sebab keperluan dia 120, you order 120, lead time dia 2 minggu. Jom 1, 2. You kena start order pada minggu ke-5 supaya you punya order dapat pada minggu ke-7. Jadi itulah dia POQ. Okay, sekarang ni kita tengok contoh C juga. Okay, sebelum tu faham tak POQ ni? Ada soalan tak POQ? Okay, kalau tak ada, kita pergi rule yang ketiga adalah lot for lot. Jadi C tadi, mula-mula kita start dengan FOQ. Okay, kemudian kita pergi kepada POQ. Sekarang kita pergi pada lot for lot pula. Okay, sama juga case C tadi. Bila kita kat sini tak cukup 3, so kita nak order, kita guna rule lot for lot pula. So lot for lot, dia punya lot size punya formula dia adalah gross requirement minggu keempat tolak inventory balance minggu ketiga. Jadi sekarang ni sebab tak cukup, okey, 120 ni sebab keperluan dia 120, apa stok kita ada 117, tak cukup 3, jadi kita order 3 je lah. Silap, kita order 3, order kat bawah ni 3, maksudnya kita perlukan 3 lah pada minggu keempat. So bila nak order, lead time dia 2 minggu. 1, 2, 1, 2. Okay, and then tak adalah inventory. Okay, dan minggu seterusnya pun, minggu ke-5 tak ada inventory. Minggu ke-6 you perlukan 150. Jadi kena order banyak mana? 150. You order 150 jugalah. Okay, bila nak order 2 minggu sebelum. 1, 2. Sama juga yang ini, you perlukan 120, you order 120. Bila nak order, ikut lead time dia lah, 2 minggu. Dan last sekali, ini sampai kosong lah. So table ni yang perlu you complete secara penuh ni, yang ni lah. Jadi you kena complete secara penuh. Kalau tak ada, you kena tak kosong. Okay, jadi kalau kita compare lot sizing rule ni, FOQ rule generate high average inventory. Sebab bila dia order fix je. POQ reduce average on hand inventory because it does a better job of matching order quantity to requirements. And then lot for lot actually minimize inventory investment but maximize the number of order placed. Dia akan, sebab dia order based on banyak mana dia perlu, tapi dia mungkin kena order banyak kali. Konsep ni kita gunakan dalam lean juga. Nanti you all akan belajar. Okey, selesai part 1. Ada soalan tak? So far okey? Okey dah. Okey. Sekarang kita pergi kepada part 2.
Sebenarnya ada dua video, part 1 dan part 2. Okey. Part 1 tadi kita dah settle C tadi, yang mana saya dah terangkan contoh dia adalah menggunakan 3 lot sizing rule tadi, sama ada FOQ, POQ ataupun lot for lot. Okey. You dah belajar 3 lot sizing rule. Sekarang ni kita nak buat pula macam mana kita nak teruskan dengan kalau tengok produk structure tree ni, yang ni level 1, level 2 dan level 3. Macam mana kita nak buat? Okey. So macam ni kita patah balik, C kita menggunakan FOQ lah. Okey, dalam case yang sekarang ni kita C tadi FOQ 230. Jadi ini table C untuk case FOQ 230. Okey, ini tablenya. Jadi based on sini plan order release nya adalah 230 pada minggu kedua dan 230 pada minggu kelima. So sekarang ni macam mana kita nak isikan untuk item H dengan I. Okay. So pertama sekali kita isikan table H dulu. Okay, H ni dia gunakan FOQ 300. So you isilah okay, 300. Lepas tu dia punya lead time dia 1 minggu. Dia punya schedule receipt dia pada minggu kedua 300. And then beginning on hand inventory dia 40. Okay, untuk table seterusnya adalah table I. Dia punya lot sizing rule, lot for lot. Dia punya lead time dia 1 week. And then schedule receipt tak ada, kosong. Jadi kosong. On hand inventory pun tak ada. So yang ni pun kosong. Okay. Jadi item H dengan I ni adalah actually dia punya gross requirement merujuk kepada yang atas ni, plan order release. Plan order release item sebelum tu. Jadi kalau you tengok sini, item H dengan I ni dia relate dengan C. That's why dia punya gross requirement untuk yang ni kita akan refer kepada dia punya plan order release bagi yang atas dia. Okay, upline dia ni upline dia, ni downline dia. Okay, boleh faham setakat tu? Okay? Boleh. Okay, sekarang kita isilah. Jadi kita turunkan minggu kedua. So kita turun gross requirement untuk H dengan I. Minggu kedua 230 kali dengan quantity dia 1. Sebab yang ni dia 1. Nampak ni 1. Okay. So that's why 230 kali 1 dapat 230 lah. Yang ni pun sama sebab yang ni 1. So 230 kali 1 dapat yang ni. Okay. So seterusnya kita transfer pula yang kedua, minggu kelima punya. Kita turunkan jugalah. Minggu kelima dia turun sini 230. Minggu kelima pun dia turun 230. Okay. Sebab daripada C dia akan turun pada H dan juga I. H dan juga I. Okay. Lepas tu kita isilah table tu. Jadi sekarang ni macam sekarang ni kita dah settle yang ni. Yang ni pun dah settle, yang ni dah settle. Yang ni pun dah settle. Sekarang kita kena isikan projected on hand inventory lah. Okay, minggu pertama, okay, dia dah ada on hand inventory 40. So minggu pertama dia bawa lah, jadi 40 juga. Okay, seterusnya yang ini macam mana dapat 110? 110 dapat 40 campur 300 tolak 230, dapatlah 110. Okay, and then yang ni tak ada requirement. Okay, bawa je 110. Sekarang ni dia perlukan 230, tak cukup stok. So you kena order banyak mana? 300 sebab dia FOQ.
Order 300, lead time dia 1 minggu. So plan order release 300 lah. Pada 1 minggu sebelum. Okey, macam mana dapat 180 ni? 300 campur 110 tolak 230 dapat 180. Jadi tak ada apa-apa, bawa aje lah 180, settle. Okey, jadi yang ni dah settle lah untuk H. Sekarang kita pergi pada I. Yang ni semua tadi kita dah masukkan, ni dah masukkan, yang ni pun dah masukkan, ni dah masukkan. Untuk I ni okey, yang ni kita kena masukkan sekarang lah. Sebab tak ada apa, kosong, yang ni pun kosong. So yang ni ada 230, kita tak ada stok sebelum tu, so kita order 230 lah. Bila nak kena order, lead time dia seminggu. Seminggu sebelum. So yang ni settle, ini settle. Sekarang ni minggu kelima dia perlu 230. Kita tak ada stok sebelum tu, kita order 230 lah. Bila nak order, ikut lead time 1 minggu. So seminggu sebelum settle. So settle lah semua. Okay, selesai lah untuk H dan juga I. Sekarang kita pergi pada J pula. Okay, J ni data yang diberi, dia guna lot sizing FOQ. Jadi okay, kita isikan dalam table untuk J lah. Okay, kita isikan ni ada J, item apa, lot size dia 1500. Okay, tulis sini FOQ. Lead time dia berapa? 1 minggu. Okay, tulis sini. Ada schedule receipt ke? Tak ada. Okay, settle. Kita dah isi dah. On inventory ada tak? Ada, 200. Okay. So sekarang ni J punya gross requirement adalah bergantung kepada plan order release daripada H. That's why yang H ni 300, sebab J ni 4. So itu yang 300 kena kali 4. Tu dapat 1200 pada minggu keempat. Okey, minggu keempat. Okey, boleh faham Boleh. Okey, good. Jadi minggu keempat ni, yang ni kita dah settle lah ni semua. Ni dah settle, dah transfer minggu keempat. Yang ni pun kita dah settle tadi. Sekarang ni kita kira untuk projected on hand inventory. Sebelum minggu pertama dah ada 200. Ini tak ada apa requirement, jauh kita transfer inventory dia 200. Tak ada apa-apa, transfer lagi 200. Sekarang ni kita perlu 1200. Okey, tapi kita ada 500 je. So sebabkan kita ada 500 saja, kita kena order. Nak order banyak mana? Sekali order 1500. Itu yang kita kena order 1500. Bila nak order, ikut lead time dia 1 minggu. Jadi kena order seminggu sebelum. Okey, macam mana dapat 500? 1500 campur 200 tolak 1200, dapatlah 500. Lepas tu yang lain tu dah tak ada apa-apa requirement, kita bawa lah inventory dia. Okey, boleh Dalam soalan final, kadang-kadang dia boleh juga dia tanya FOQ tu. Okey, contoh macam ni sekarang ni. Contoh FOQ. Mana tadi? FOQ 300. Kita fix FOQ tu, maksudnya sekali order 300. Katakan yang ni requirement dia katakan requirement dia 1000. Katakan contoh requirement dia 1000. Berapa you nak kena order? Berapa kita nak kena order ni? 300 juga ke? 300 tu kali sampai dia exceed. Ya. Itulah dia. Pandai. Bagus. Jadi kita kena kalikan lah gandaan kali berapa. Dalam kes ni kena kali berapa ni? Kena kali berapa ni? 4. Kali 4 lah. Jadi yang ni dia akan jadi 1200. Jadi 1200 untuk kita isi on hand inventory ni 1200 campur 110 tolak 1000, dapatlah yang ni. Okey? Faham
Itu konsep. Saya cerita konsep je. Lepas ni you boleh buat latihan dah lah. Saya dah bagi all the konsep. Ada soalan lagi tak? So far so good? Boleh faham? Okay.